Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyambung bacaan dah lama tak membaca disebabkan mikrofon rosak, iaitu mengenai abu-abu solah, mengenai solat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu-abu solah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermula bab sembahyang inilah tempatnya dan segala hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Bahrul Mazi ini dia akan meletakkan hadis di sini, kemudian dia akan menghuraikan hadis tersebut ya, dan mendatangkan beberapa pendapat dan beberapa hadis yang lain yang sama. Maka solat itu ada mempunyai makna pada logah dan ada mempunyai makna pada maksud pada syarak. Maka makna solat pada logah ialah doa dengan baik qala Allah Ta'ala, ini ayat Quran ni, wasalli, ni bacaan ni wasalli, dibuangkan alif maksurah, wasalli alaihim ayyu ud'u lahum, iaitu berdoalah kepada mereka. Wasalli, salli ni sebenarnya tak boleh nak terjemah kalau tak ada di dalam panduan, kan dipandukan oleh Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran-nya, dan doakan ke atas mereka itu dengan yang baik. Dan solat pada syarak itu ialah ini aqwalu af'alu muftatahatun bitakbir ri mukhtatamatun bitaslimi. Ini pengertian solat sembahyang pada syarak, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang disudahi dengan salam. Ini tajuk yang kita akan baca, iaitu mengenai bilakah masanya masuk waktu solat. Jadi waktu solat ini masuk, iaitu Jibril sendiri datang dan mengajarkan kepada Nabi tentang masuknya waktu solat. Zuhur dia datang, kemudian asar dia datang. Kita tengok di sini, babu maja'a fi mawaqitis solah, fi mawaqitis solah, bab yang telah datang ia pada menyatakan segala waktu semayang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah masyhur pada orang Islam akan waktu semayang fardu dalam sehari semalam itu 5, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Sembahyang ini, mana sembahyang tadi? Sembahyang ini, perkataan sembahyang ini berasal daripada perkataan Sanskrit. Sembahyang, yang tu Tuhan, sembah Tuhan. Jadi solat tadi tu, sebenarnya solat tu adalah perkataan yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran yang bermaksud doa. Maka hendak mengetahui akan satu-satu waktu itu, dapatlah daripada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, iaitu pengajaran Jibril kepada Nabi mengenal waktu yang 5, demikian bunyinya. Ya, ini dia nak ceritakan Jibril yang mengenalkan Nabi tentang waktu-waktu tersebut. Seterusnya, ini hadisnya, dia akan bersambung sehingga muka surat 4, kemudian 5, kemudian sampai 6 sampai sini. Hadisnya panjang, jadi kita baca teruskan hadis tu. Ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ammani Jibrilu alaihi salam indal baiti marratain fa shalla az-zuhra fil ula minhuma hina kana al-fa'u mithla ash-shiraki thumma shalla al-asra hina kana zillu kulli shay'in mithlahu thumma shalla al-maghriba hina wajabat ash-shamsu wa aftara as-sha'im. Kena sambung hadis ni dah. Ini syarahan kita baca kemudian. Thumma shalla al-isya'a hina ghaba asy-syafaq. Thumma shalla al-fajra hina baraqa al-fajru wa haruma at-ta'amu 'ala as-sha'im. Wa shalla al-marrata ath-thaniyata az-zuhra hina kana zillu kulli shay'in mislahu li waqti al-'asri bil amsi. Thumma shalla al-'asra hina kana zillu kulli shay'in mislayhi. Hadisnya sambung lagi. Thumma shalla al-maghriba li waqtihi awwali thumma shalla al-isya'a akhirata hina zahaba thuluthul laili thumma shalla as-subha hina asfarratil ardu thumma altafata ilayya Jibrilu faqala ya Muhammad hadza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu. Panjang hadisnya. Fima baina hazainil waqtaini. Okey, kita baca maknanya. Jadi terjemahannya kita baca mungkin lompat-lompat sebab dia selalunya banyak mengulang-ulang hadis, cara penulisan Bahrul Mazi ni ya. Daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia telah mengimamkan daku Jibril AS di sisi
Baitullah 2 kali. Marrataini 2 kali ya. Itu sudah pula. Maka sembahyang ia akan zuhur pada kali pertama daripada keduanya waktu adalah bayang-bayang seumpama tali kasut ya. Kemudian sembahyang akan asar waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu seumpamanya kemudian sekedian. Kemudian sembahyang akan maghrib waktu lenyap matahari dan berbuka orang yang berpuasa. Yang pertama sekali zuhur, dia kata maka ia sembahyang zuhur pada kali pertama daripada keduanya bayang-bayang seumpama tali kasut. Ini yang ceritakan seumpama ni perkataan ni pendek ni, tapi sebenarnya maknanya panjang ni. Maknanya kalau bayang-bayang sama tu, itu masih lagi ada dalam waktu zuhur. Asar ni habis bila bayang-bayang itu menjadi 2 kali sama. Macam contohnya panjang 1 meter benda menjadi 2 meter, maka asar tu habis walaupun belum tenggelam lagi waktu. Akan tetapi mazhab Syafi'i mempunyai pendapat yang lain. Kita sambung lagi hadis tu maknanya. Summa, kemudian sembahyang ia akan isyak waktu lenyap syafaq, iaitu merah-merah. Kemudian sembahyang ia akan fajar waktu memancar fajar dan haram makanan atas yang puasa, dan sembahyang ia pada kali keduanya akan zuhur waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya bagi waktu asar. Ni sampai sini zuhur ni dia tak sebutkan seterusnya, tapi asar ni disebutkan sama bayang-bayang ni, maknanya dah 2 kali dah. Maknanya dah habis waktu asar. Kemarin kemudian sembahyang ia akan asar waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu 2 seumpamanya. Okey, sambung lagi yang terakhir. Ada lagi. Kemudian sembahyang ia akan maghrib bagi waktu yang pertama, kemudian sembahyang ia akan isyak yang akhir waktu habis sepertiga malam. Isyak waktu habisnya sepertiga malam. Kemudian sembahyang ia akan subuh waktu cerah bumi. Kemudian berpaling kepadaku Jibril, maka katanya, ya Muhammad, inilah waktu nabi-nabi yang dahulu daripada engkau, dan waktu itu pada barang yang antara ini 2 waktu. Ini ayatnya berbelit-belit, kita tengok dia punya permasalahan, tapi kita tak akan baca semualah sebab biasanya dia akan berpusing-pusing itu perkataan tu. Masalah mengenal awal zuhur, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bersabda Nabi SAW, ini hadisnya sampai sini ya. Maka sembahyang Jibril akan zuhur kali yang pertama 2 kali itu pada waktu adalah bayang-bayang matahari itu seumpama tali kasut. Pendek panun dalal qom, tulisan salah ni. Bayang ya ini manakala gelincir matahari dari rambangnya, sembayanglah Jibril dan Nabi sertanya serta belakangnya, maka dapatlah tahulah awal waktu zuhur. Ini yang ceritakan awal waktu zuhur, iaitu apabila matahari itu gelincir daripada ke tengah-tengah kepala, itu saja sebenarnya. Kemudian mengenal waktu asar, dalam sabda Rasulullah SAW, ini demi hadisnya, baca artinya, kemudian sembahyang Jibril akan asar pada waktu adalah bayang-bayang tiap sesuatu itu seumpamanya, iaitu sama panjang, itu dah masuk asar, sama panjang dengan bayang-bayang, maka dapatlah tahu akan awal waktu asar daripada masa bersamaan panjang satu itu dengan bayang-bayang. Ini awal masanya. Dengan Nabi menunjukkan awal waktu asar itu dengan yang demikian. Kemudian masalah seterusnya maghrib. Telah bersabda Nabi SAW, ini hadisnya, sembayanglah pula ia akan maghrib pada waktu lenyap dan masuk habis bulatan matahari daripada kaki langit, dan pada waktu berbuka orang berpuasa, maka diketahuilah awal waktu maghrib itu. Okey, kita dah tahu, iaitu zuhur apabila gelincir matahari, asar maksudnya apabila bayang-bayang sama dengan barang tersebut. Habisnya asar tak sebut sini, tapi di atas hadis ada sebut apabila 2 kali ganda bayang-bayang. Maghrib mulanya iaitu apabila terbenam matahari. Kemudian sambungan artinya, okey, ni tadi maghrib masuk habis semua bulatan matahari ke dalam laut, dan ketahuilah dengan habis masuk waktu bulatan matahari itulah orang yang berbuka puasa. Matahari lenyap, maka itulah masuknya waktu maghrib dan berbuka puasa. Isyak pula, hadisnya di sini disebut ulang balik, kemudian sembahyang Jibril akan sembahyang isyak kerana menunjukkan awal waktunya, dan Nabi dari belakangnya pada ketika hilang syafaq merah, iaitu sabur limau. Benda ni, ini perkataan ni saya tak faham, yang di tepi langit itu. Dan sebab dikatakan di sini syafaq yang merah kerana maklum di sisi orang Arab apabila dikatakan syafaq itu ialah syafaq ahmar. Ini iaitu dia punya pancaran-pancaran merah apabila masuknya waktu isyak, dihilang pancaran merah. Subuh pula, ini hadisnya, kemudian sembahyang Jibril akan sembahyang fajar, ya ini subuh hal keadaannya jadi imam, dan Nabi menurutnya akan dia pada waktu memancar rupa fajar di kaki langit sebelah matahari hidup matahari terbit nampak pancaran putih
iaitu fajar. Fajar ni ada dua, fajar kazib, fajar sadiq. Fajar sadiq ni fajar yang benar lah. Sebelum setengah jam sebelum terbit fajar sidik, dia akan terbit dulu fajar kazib. Dan pada waktu haram makan, kata orang yang niat berpuasa, maka ketahuilah awal waktu subuh. Ini confirm di sini, iaitu berpuasa mula daripada awal masuk subuh. Itu dengan memancar fajar dan berserakan ia di kaki langit, dan ialah waktu bagi orang yang berpuasa, tiada boleh makan dan sebagainya, ya, daripada segala yang membatalkan. Kemudian cerita pasal akhir waktu ni. Tadi masuk waktu, ni akhir waktu pula. Mengenal akhir waktu, kata Ibnu Abbas, sabda Nabi Muhammad, dia punya hadis tu, ni terjemahan tadi. Dan sembahyang Jibril AS pada kali yang kedua, iaitu hari yang keduanya pula, kerana menunjukkan akhir waktu. Yang pertama menunjukkan awal waktu, yang Jibril ni pula datang menunjukkan akhir waktu. Yang kali kedua, waktu zuhur akan sembahyang pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpama baginya. Sampai sini cukup, sama panjang. Waktu asar kemarin, iaitu manakala habis sembahyang zuhur, maka bayang-bayang sesuatu pun sama panjang dengan sesuatu itu, maka dengan petunjukan Jibril itu tahulah akan awal akhir waktu zuhur. Dan dengan beberapa perkataan ulama yang mujtahidin lagi bagi menambahkan tahqiqnya, bayang-bayang sama panjang, maka habislah waktu zuhur. Ini malaikat datang pada Jibril, datang pada hari kedua, menunjukkan sudah habis masa waktu sembahyang, mula-mula masuk waktu sembahyang. Okey, mengenal akhir asar, ini hadisnya. Kemudian sembahyang ia akan fardu asar pada waktu adalah bayang-bayang tiap sesuatu itu dua seumpamanya. Ini last kali Jibril datang lambat. Sama juga menunjukkan waktu akhir. Jibril datang lambat, bayang-bayang tu dah dua kali ganda. Maka ini bukanlah ia akhir waktu asar, bahkan ialah akhir waktu ikhtiar pada mazhab Syafi'i. Ini ikhtiar, ya. Maknanya boleh buat lagi. Dah lambat sangat dah. Dan akhir waktu pada mazhab Malik, Imam Malik kata dah habis dah asar apabila bayang-bayang sama panjang dua kali ganda. Ini katanya juga ni, iaitu pendapat sama ni adalah Abu Sa'id dan kata Abu Sa'id al-Istikhari, apabila adalah bayang-bayang matahari bagi tiap-tiap sesuatu itu dua umpamanya qada asar, kena qada. Ini sama berpendapat dengan mazhab Malik. Dan penghabis waktu asar pada mazhab Syafi'i adalah habis lenyap matahari, dengan keterangan daripada hadis yang lain. Okey, ini sambung lagi. Ini malaikat turun untuk memberitahu tentang habisnya waktu solat maghrib pula. Mengenal waktu maghrib, bersabda Nabi, ini sampai sini. Kemudian sembahyang Jibril AS dengan Nabi akan maghrib bagi waktu yang pertama, iaitu semacam mana ia sembahyang maghrib dalam masalah yang keempat, iaitu malaikat datang, masih ada lagi syafaq merah, maka sembahyanglah. Ini bukanlah ia berbetulan dengan akhir maghrib, bahkan ia waktu ikhtiar juga. Ikhtiar ni maknanya boleh buat. Maka Jibril bukan dia buat dah habis waktu, maka Jibril memperbuat demikian. Itu ialah waktu maghrib itu tiada ada ia melainkan waktu yang satu jua, atas kaul yang sahih pada mazhab Syafi'i. Waktunya satu je, iaitu apabila terbenam matahari dan adanya merah-merah di kaki langit. Daripada masa lenyap matahari sampai habislah sekira boleh mengambil air semayang, kemudian menutup aurat, kemudian semayang. Ini nak ceritakan yang dia cerita pasal ambil air semayang semua ni. Apabila lenyap matahari, kadar waktu yang boleh semayang tu, iaitu dia ngam-ngam ambil air semayang, kemudian ngam-ngam dia solat, habis waktu. Itu sebenarnya waktu dah habis tu, waktu penghabisan tu. Waktu pakai baju, waktu mengambil semayang, ngam-ngam semayang, ngam-ngam hilang matahari, itulah ngam-ngam waktu akhir. Okey, itu kadar waktu masalah yang ke-30 lagi. Kemudian masalah akhir Isya' radhiyallahu anhu, Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia ambil hadis yang tadi, sembahyang Jibril AS akan Isya' yang akhir pada waktu habis sepertiga malam. Sepertiga malam dah habis, Jibril pun turun sembahyang Isya'. Ini pun bukan juga, ya, ini bukannya pada waktu yang sepertiga malam itu akhir Isya'. Nak menunjukkan bukan waktu itu waktu yang dah habis dah, tapi masih ada lagi Isya'. Bahkan ia waktu fadilat jua atau waktu ikhtiar, atas kata setengah ulama. Bahkan nak ceritakan, ulama ada menyebut ini waktu sepertiga malam. Fadilat ada kelebihan juga melakukan Isya' di sepertiga malam, ya. Ada beberapa kitab juga menyebut Isya' boleh juga dilakukan sepertiga malam, tapi kita kenallah diri kita,
Kalau lambat semayang maka tertinggal, itu kita termasuk dalam golongan as-sahun. Adapun akhir waktu bagi isyak itu ialah sebelum terbit fajar shadiq, kerana hadis Abi Qatadah yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim ini tak ada di sini, tapi hadisnya di tempat lain. Masalah mengenal akhir subuh, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sembahyang subuh oleh Jibril alaihissalam pada waktu cerah bumi. Ini Jibril turun waktu bumi dah terang dah, tapi belum terbit matahari. Maka waktu yang disemayangkan oleh Jibril pada subuh ialah waktu ikhtiar, ialah last semua ikhtiar pada sisi jumhur, kerana ada hadis yang lain menunjukkan akhir waktu subuh itu ialah terbit matahari. Dengan hadis itu jadilah hadis ini menunjukkan waktu ikhtiar juga. Semuanya didatang pada waktu ikhtiar lah, takkanlah datang waktu habis ya. Ibnu Abbas berkata, ini hadisnya sambungan, diulang balik semula hadis di atas sebut, kita baca. Ini dia hadis ulangan balik semula. Akan kisahnya Jibril menunjukkan segala waktu semayang, lalu sabdanya, berpalingkahlah kepada aku Jibril, kemudian daripada ia telah menunjukkan segala waktu itu, maka katanya, ya Muhammad, inilah ia waktu segala nabi yang dahulu daripada engkau, ya ini sekalian waktu yang kutunjukkan daripada awal sampai akhirnya, waktu-waktu nabi yang dahulu kala. Ini pendapat-pendapat kita bacalah. Ada kata Abu Isa, Abu Hurairah, kemudian Al-Musa Al-Ash'ari, Abu Sa'id, apa semua ni. Kita biarkan aja. Kita ambil yang mudah je. Masalah awal dan akhir segala waktu ini masalah lah. Telah dikeluarkan kaul Tirmizi, akan satu hadis lagi menunjukkan awal dan akhir segala waktu semayang. Katanya ini hadisnya sampai di sini. Kemudian dia kata jawapannya ada dalam masalah 3, iaitu kita sama juga dah baca tadilah. Kemudian seterusnya dia berulang-ulang benda ni. Ini pun tak payah baca sebenarnya, pendapat-pendapat. Masalah yang ke-13, awal waktu zuhur, akhirnya kata Syafi'i. Ini diulang balik sebenarnya. Zuhur waktunya apabila yakin seorang dengan gelincir matahari. Yang pertama sekali, kalau dalam Imam Syafi'i ni, memanglah dengan katakan kita mesti yakin apabila masuk gelincir matahari, maksudnya waktu solat. Kalau tak yakin maka tak sah. Contohnya hari itu ada budak balik sekolah, kita pun semayang lah zuhur dalam keadaan tidak yakin, tapi kita tengok budak dah balik ni, masuk kot, maka semayang itu tidak sah kerana perasaan tidak yakin. Rupanya budak balik awal kerana ada majlis. Gitu. Pada masa tengah hari bayang-bayang sama sekali, maka afdal sudah jadi demikian itu, maka jatuh bayang-bayang bagi yang berdiri tegak itu. Jatuh ni maknanya dah gelincir lah. Ini tak perlu baca. Ini tentang masalah waktu musim dingin. Syafi'i berkata, kalau musim dingin iaitu tak nampak matahari, ini sebenarnya kita lebih kepada ijtihad kita lah. Kita tengok macam mana kebiasaannya, dan kita kena tanya orang. Tak perlulah saya baca, sebab saya dah baca sebelum ni. Sebenarnya kita perlu tanya orang, dan kita yakin orang itu orang dipercayai. Dia pun kata dah masuk ni, maka kita bolehlah melakukan solat zuhur. Kalau buta pula ni, buta pun sama juga dalam keadaan begitu, dia kena tanya orang lain. Ini masalah matahari dilindungi awan, sama juga seperti tadi yang masalah yang ke-14, iaitu dia mestilah dalam keadaan yakin dan mestilah bertanya dengan orang. Kemudian masalah semayang sebelum zuhur, apa hukumnya? Ini semayang sebelum zuhur ni iaitu tidak sah lah, kerana ini disebut sini lazim akan dia mengulang semayangnya, maksudnya tak sah lah. Zuhur belum masuk dah semayang dulu. Kalau buta bagaimana pula? Buta pun sama juga seperti ijtihad yang tadi. Dia kena tanya dengan orang lain dan kena yakin masuknya waktu zuhur. Dia berulang lagi zuhur dengan asar pada cerita tentang masalah-masalah. Bagaimana mengetahui pada Syafi'i? Ini musim panas, kata, melampaui. Macam biasa juga asar apabila bayang-bayang sudah menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Asar bagaimana orang buta, ni sama juga seperti masalah cerita pasal zuhur tadi tu, iaitu dia nak tahu, dia kena yakin, dia kena tanya orang lain. Kemudian dia ulang balik semula. Maghrib pun sama juga, kemudian isyak pun sama juga, cerita berulang-ulang. Subuh dan sama juga, dia berulang-ulang juga. Dan akhir sekali di sini, akhir waktu subuh, iaitu kita baca yang sini, sebab dia berulang. Yang ini ada benda baru yang kita dapat ilmu.
Pada awal barang yang yakin fajar itu menyingsing hingga keluar daripadanya gelap, kata Syafi'i, dan tiada habis subuh itu hingga terbit matahari dahulu daripada semayang daripada 1 rakaat. Ceritanya ada hadis yang menyatakan barang siapa dapat solat 1 rakaat sebelumnya terbit matahari tersebut, iaitu 1 rakaat ini dikira dengan sujudnya, dengan sujud, maka dia dapatlah solat ini dengan sempurna. 1 rakaat. Kemudian mengulang balik semula masalah-masalah kalau dia tak tahu juga macam mana dalam keadaan subuh, zuhur, benda ni berulang. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi membaca pada muka surat 11. Tak perlulah kita baca semua. Terkadang saya terfikir juga, kerana apabila nak baca semua pun benda tu hanya berulang-ulang. Jadi benda berulang ni tak payahlah kita baca. Cukup setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.